علمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فإن قلت فما بداية الهداية. Situ dah. Fa'in qulta, maka jika engkau berkata, jika kamu berkata sini, yakni fis soal, pada menanya, pada persoalan, aili kepada aku, gitu. Fa'in qulta, maka jika engkau tanya aku, kata Imam Ghazali. Jumpa ni. Tanya gapo kepada aku, kata Imam Ghazali, fama bidayatul hidayati, maka apakah permulaan bagi petunjuk. Jadi bidayatul hidayah itu nama kita. Nah, kemudian di dalam ni disebutkan tentang bidayatul hidayah, nihayatul hidayah dan sebagainya. Nah, fama bidayatul hidayati, maka apakah permulaan bagi petunjuk, allati zakartaha sabiqan, yang telah engkau sebutkan akan dia pada masa yang lalu tu, liujarriba biha nafsi, supaya aku cubakan dengan dia, dengan bidayatil hidayah tu, nafsi akan diriku. Iaitu bidayatul hidayah tu dia panggil awal-awal dulu dia sebut dah zahirus syariat. Zahir syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, ketika mana musannif sebut tentang dia katakan ada dulu, walakin yang barilaka, akan tetapi sayugialah, sepatutnya lah bagi engkau, anta'lama, oleh bahawa engkau mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelum engkau masuk mengerjakan sesuatu, annal hidayata, bahawasanya hidayat, hidayat khasah ni, al-muwasilu ilallah, satu jalan yang menyampaikan kita hatinya dekat dengan Allah Ta'ala, allatihya, yang bermula ia hidayat tu, samaratul ilmi, ialah buah bagi ilmu, laha bidayatun wa nihayatun, ada bagi hidayat tu permulaan dan penghujung. Bidayah dan nihayah. Artinya bidayatul hidayah dan nihayatul hidayah. Yang mana dia panggil apa ni, mana bidayatul hidayah tu dipanggil juga
zahirus syariah. Itu dah. Kemudian nihayatul hidayah, penghujung bagi hidayah itu dipanggil juga haqiqatus syariah, hakikat bagi syariat. Jadi fasyari'atu zahirul haqiqati wal haqiqatu batinus syariati. Syariat itu zahir hakikat dan hakikat itu batin bagi syariat. Wahuma mutalazimani ma'nan, dan kedua-duanya ialah saling automatik, saling mengautomatikkan pada maknanya. Dia tak boleh berpisah. Zahir syariat dan batin hakikat. Syariat tu ialah zahir hakikat dan hakikat tu batin bagi syariat. Dua-dua ni tak boleh nak dipisah. Artinya bidayatul hidayah dan nihayatul hidayah itu tak boleh nak pisah. Bahkan seorang tu tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, penghujung bagi hidayah, iaitu haqiqatus syariah, sehingga dia benar-benar berpegang, berpau, istiqamah di atas zahirus syariah, zahirul haqiqah, iaitu bidayatul hidayah. Sebab Imam Ghazali sebut dah sebelum ni, wala wusla ila nihayatil hidayah illa ba'da ihkami bidayatil hidayah. Tidak sampailah engkau kepada penghujung bagi petunjuk, melainkan kemudian daripada teguh pada permulaan bagi petunjuk. Artinya seorang itu tak akan sampai pada hakikat kalau syariat tidak betul. Gitu. Jadi bagaimana seorang itu boleh mengaku dia orang hakikat, orang khawas, orang hebat-hebat, kalau zahir syariat saja sudah terpeleset, akidah saja itulah terpeleset, tidak mengikut real ahli sunnah wal jamaah. Ibadat, muamalah, munakahat tidak mengikut garis panduan yang digariskan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabar. Itu dia panggil bidayatul hidayah tu. Maka seorang tu tidak betul kalau dakwa kata dia orang yang rapat hati dengan Allah, orang rapat diri dengan Allah, orang dekat dengan Allah, orang wali-wali, tapi kalau zahir syariatnya tidak betul. Gitu. Maka sambungnya hari ni, kata Imam Ghazali, fa in qulta, maka jika engkau kata pada menanyakan akan daku, fama bidayatul hidayati, gapo dia bidayatul hidayah tu? Li ujarriba biha nafsi, supaya aku cobakan dengan dia, dengan bidayatul hidayah tu, nafsi akan diriku. Akan diriku ini akan nafsuku. Nafsi ay al-ammarah lah. Nafsi ay al-ammarata. Akan diriku, yakni diri yang sebenar-benar diri itu, iaitu nafsu yang ada pada ruh kita tu. Kalau diri hak ada tangan, ada kaki, hak ni zahir kita napa? Beza sikit pada binatangnya, kerana kita jalan menegak, binatang jalan mengakak atau mengesok. Itu pun ada juga hak jalan menegak macam kita. Supaya beruk orang hutang kau tu. Hak tu diri hak zahir. Diri hak zahir. Tapi hak zahir tu tak dapat tidak dijaga, dikawali melalui batin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jaga-jaga Nabi kata, pada diri anak Adam tu ada seketul daging, yakni kelakuan yang ada pada seketul daging. Bukan seketul daging tu yang dikehendaki. Min itlaqil mahal wa iradatil hal. Sebut seketul daging. Ala inna fil jasadi mudghah. Ada pada diri anak Adam tu seketul daging, tapi nak bukan seketul daging ni. Karena kalau orang mati, seketul daging tu ada tak? Ada. Tetap ada seketul daging tu. Bukan orang mati tu apabila dia mati, doktor pun scan tengok, tak ada dah seketul daging. Hilang raib pak mana? Dah. Ada. Bukan maksud seketul daging hok nampak di doktor scan tu, bukan.
Karena hak tu jasad lagi tu. Cuma hak balik dalam. Roh, apa? Darah. Nah, perut-perut, pedah, empedu kita, apa lagi? Buah pinggir kita. Hak tu semua masih jasad. Yang dikehendakinya ialah kelakuan haliyah yang ada pada mahal seketul daging dia. Bila baik dia, Nabi kata, maka baik seluruh anggota tubuh badan. Maka seluruh anggota tubuh badan itu dipanggil askaruha. Ataupun rakyatuha. Rakyat dia. Askar dia. Panglimanya ialah hati. Kelakuan yang ada pada ruh tu. Itu dah. Apabila baik dia, maka baik. Sekalian jasad, sekalian tubuh badan, sekalian anggota. Maka mata kita pun tak tengok benda yang jahat. Mulut kita pun tak kata benda yang jahat. Telinga kita pun tak dengar benda yang jahat. Kaki kita pun tak berjalan perkara yang jahat. Tangan kita pun tak pegang, tak sentuh, tak buat perkara yang jahat. Bila rasak dia, rasak habis. Maka dia tu raja, sebenar-benar raja. Kita manusia ni ialah raja bagi alam semesta. Kayak gitu. Kita manusia ni ialah raja bagi alam semesta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan pada bumi ini pengganti bagi jin. Iaitu raja bagi bumi. Yang mana bila jahatnya manusia, maka hancur, binasa. Idza zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Zahir kerosakan di darat, di laut, ini kerana tangan manusia. Artinya diri manusia tu yang mengusahakan kejahatan. Jadi rosak langit bumi ini kerana kita manusia. Maka kita manusia tu dikatakan jantung bagi alam. Hatinya alam ialah manusia. Jantungnya alam, qalbunya alam ialah kita manusia. Kita manusia pula ialah alam bagi jantung kita. Alam bagi hati kita. Maka hati kita tu raja pada sekaliannya. Tu roh nafsu kita tu ialah raja bagi sekalian semesta ni. Tu dah. Baik. Kalau mu tanya lagu tu, kata Imam Ghazali, fa'lam ni fa'aqulu laka i'lam. Maka aku jawab bagi engkau i'lam. I'lam tu fi'il amar, suruh. I'lam mana? Utlubul ilma hatta tata'allam. Hatta tata'ammal. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui dan sehingga kamu beramal. Karena ni ilmu tasawuf. Maka tak jadi kalau kita mengaji saja, kemudiannya kita tak beramal. Sembuh penyakit. Seperti orang pergi ke doktor, cek penyakit. Cek darah. Ambo cek darah itu. Cek darah. Sebelum ni cek darah. Tak ada lagi diabetes. Ni ada dah. Pra-diabetes dia panggil. Lepas tu kolesterol pun tinggi sungguh. Siapa makan ubat kolesterol dah tiap-tiap malam lah ni. Jadi kalau kita pergi cek di doktor pun cek masuk lab dia apa semua, pak tu big result gini doktor kata ni penyakit ni selamat, penyakit ni tak ada, ni bahaya sikit ni. Jadi kena makan ubat lah biji sehari tiap-tiap malam gini. Kita pun ambil lah ubat tu. Dengar dah ilmu menadah. Kena menadah. Kalau kita tak menadah, sesat. Tu big result, lepas tu baca sendiri, Google sendiri. Lepas tu jerit sorang dah kata ni. Kena kanser adalah. Sebab dia baca sendiri. Ni bahaya. Faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa tak ada guru baginya, maka syaitan guru dia. Jerit sorang. Pasal apa? Pasal baca sendiri kitab result. Cek darah di lab doktor. Dia Google sendiri. Bila tengok, sudah kena kanser adalah aku. Jerit monyok sorang. Tak ada pasal-pasal. Bila pergi menadah dengan doktor, baru doktor kata, tak ada kanser ni ya. Baru tahu. Mana ada ya tak? Tengok bahaya kita menadah sorang ni. Baca sorang. Beli kitab Bidayatul Hidayah ke, baca sorang rumah, malah yang mengaji, lambat mari duk guru pun.
Kita duduk sela rumah lah baca sorang ngongeng-ngongeng baca bela-bela tengok industri sambil-sambil. Jadi, tak jadi. Kena pergi menadah. Kena menadah ni doktor pun kita kena pergi menadah lagi. Nak tahu baca area berapa kan nak baca sendiri. Sesak sendiri, faham sendiri, sedih sendiri, suka sendiri. Nah, kolesterol high dia kata, very high. Oh, dia kata kolesterol sangat-sangat hebat dia kata ni. Sudah. Dia baca sendiri dia ni. Padahal sangat tinggi. Bahaya. Nah, tu lemak salut habis dijatung di hati berapa. Lepas tu kena menadah. Bila menadah tu guru terai, doktor terai begini. Ni ubatnya. Kena makan sebanyak ni. Sehari sebanyak ni. Berapa biji berapa. Kalau kita balik ubat tu dalam almari tak ada makan. Sembuh penyakit. Maka sebab tu sama juga. Nah, fa aqulu laka i'lam, maka aku kata bagi engkau i'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam hatta tata'ammal. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui, sehingga kamu beramal. Kena beramal. Tu. I'lam, ketahui olehmu. Ayyuhas sa'ilul muridul lil khairi. Hei orang yang menanya yang menghendaki akan kebaikan. I'lam, ketahui olehmu anna bidayataha, bahawa sepermulaannya, anna bidayataha ay bidayatal hidayata, permulaan petunjuk. Anna bidayatal hidayati, boleh bahawasanya bidayatal hidayah, permulaan bagi petunjuk itu zahirut taqwa, ialah zahir taqwa. Gapo dia takwa? Tu bawah pani dia akan menyata. Ibaratun an imtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Ada. Wa nihayatuha, dan kesudahan bagi petunjuk. Wa nihayatuha ay wa nihayatul hidayah. Dan penghujungnya, kesudahan bagi petunjuk, batinut taqwa, ialah batin bagi takwa. Bah takwa ni kan, kalau orang pergi Jumaat semua duduk dengar, di rukun khutbah. Tok khatib tu akan pesan, ittaqullah. Bertakwalah oleh kalian akan Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan akan kalian dan diriku bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguhnya benar-benar berjaya orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Banyak ayat-ayat Quran tu. Berbekallah olehmu dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Sebab ni hak besar sekali modal. Fala aqibata, maka tidak ada keuntungan. Fala aqibata mana la ghanimata, tidak ada keuntungan pada hari akhirat. Dan fala aqibata, maka tidak ada keuntungan pada hari akhirat. Ai la ghanimata, tidak ada keuntungan. Ghanimah ni asalnya harta rampasan perang. Mana keuntungan? Untung. Tidak ada keuntungan pada hari akhirat illa bittaqwa, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah. Wala huda, dan tidak ada petunjuk. Itu dah. Tidak ada petunjuk. Illa lil muttaqina, melainkan kepada orang-orang yang bersifat dengan takwa. Al muttaqin makna al muttasifina bit taqwa, orang yang bersifat dengan takwa. Sebab Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kayak gitu. Wattaqullah, bertakwalah olehmu akan Allah, wa yu'allimukumullah, mengajar akan dikau oleh Allah, memberi petunjuk akan dikau oleh Allah. Syaratnya takwa. Jadi kalau tidak takwa, bagaimana nak dapat petunjuk? Tu. Banyak dalam Quran sebut. Enggak beli ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah oleh kalian akan Allah, wa yu'allimukumullah, nescaya mengajarlah akan kalian oleh Allah. Mana? Memberi petunjuk akan kalian oleh Allah. Syaratnya kena takwa. Pagap dia takwa ni. Tengok. Suruh takwa. Takwa tu sendiri gapo? Ni Imam Ghazali nak menyata. Wat taqwa, dan bermula takwa itu ialah ibaratun, satu panggilan, satu ibarat, satu cakapan, satu ungkapan, anim tisali awamirillahi, tentang menjunjung, mengikut, menuruti, itu mentaati. Imtisali ay iktidai, mentaati, menuruti awamirillahi ta'ala, akan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajtina binawahihi, dan menjauh. Menjauhi atau yang telah buat dah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Dua tu. Dia tak boleh waksa je. Kalau semaya tapi pergi judi, tak ada. Semaya tapi togok arak. Tutup aurat tapi pergi berzina, tak ada. Dia kena dua-dua. Mana? Junjung titah perintah Tuhan, jauhi, tinggali, taubat daripada segala teguhan larangan Tuhan. Tu dia panggil takwa. Bila sebut sepatah takwa, faham makna tu. Itu dia panggil ungkapan. Bertakwalah pada Allah. Apa maksud? Yang ni, junjunglah titah perintah Allah, jauhilah larangan Allah, tinggallah apa yang ditegah oleh Allah. Itu maksud. Jadi sebut sepatah je, takwa. Tapi maknanya tu dua perkara tadi. Itu makna takwa. Itu dah. Sebab apa dinama takwa tu takwa? Ini dalam syarah dia sebut. Wa summiya zalika taqwan li'annahu yattaqi ay yahfazu sahibahu minal mahalikid dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Dipernamakan takwa tu akan takwa kerana bahawasanya yattaqi, mana ay yahfazu, memeliharalah, sahibahu, akan tuan empunya, yang menjunjung titah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tu, minal mahalikid dunyawiyati wal ukhrawiyati, daripada kehancuran, kebinasaan yang bangsa dunia dan akhirat. Itulah gitu. Jadi kalau orang itu bertakwa, dia selamat daripada kehancuran dunia akhirat. Walaupun dia susah, dia miskin, tak berharta, tidak senang hidupnya, itu semua cobaan saja. Tapi hatinya kaya, hatinya lapang, jiwanya tenang. Sebab takwa Allah tadi. Dia miskin pun dia tak mencuri. Dia tak cukup makan, tak cukup pakai pun dia memada dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tidak tamak halaba dan sebagainya. Maka jiwanya tenang. Boleh tidur molek-molek. Sebab takwa tadi. Tapi kalau orang tidak takwa, walaupun apa senang hidup, pakai kereta mewah, tu Porsche, lampu jini tu, rumah tu pun istana, tapi jiwa dia tak tenang. Bankrupt situ, rugi sini, diuji anaknya sakit, siapa tak boleh berubat di Malaysia sebab tak ada siapa dia doktor boleh berubat. Nak berubat ada di Amerika. Kos perubatan 2 juta. 2 juta. Nak mana? Uji ekor besar. Kayak gitu. Jadi orang yang bertakwa ni selamat daripada kebinasaan bangsa dunia dan akhirat. Maka sebab tu dipanggil takwa tu ialah takwa wiqayah, memelihara. Terpelihara kita. Walaupun susah. Macam kita tengok saudara-saudara kita di Palestin, susah pak dia. Kena bedil, kena tembok, kena bom, anak-anak yatim piatu, ibu bapa mati, hilang anak.
Nah, kena bedik. Tapi jiwa mereka tu, besar, lapang. Nah, tanya orang apa? Alhamdulillah. Macam mana saudara sekarang? Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Nah, ala kulli syai' Alhamdulillah. Atas tiap-tiap apa berlaku di atas mereka, semua segala puji bagi Allah Ta'ala. Menggoncang hati-hati orang bukan Islam. Siapa ramai mana masuk Islam? Banding kita duk ngajar, duk dakwah, yoya-yoya, orang kafir ngap, bulu mata. Nah, jadi asbab hidayah kan apa? Dilalatul fi'liyah mereka. Perbuatan mereka tu lebih kuat berbanding percakapan kita. Itu lebih hebat. Tu tengok. Walaupun apa teruk, nah, sakit. Orang panggil mata kita melihat tu kesia belah. Tapi mereka tenang. Jiwa mereka tenang. Nampak hancur di dunia. Binasa di dunia. Tapi tak binasa agama mereka di dunia. Itu. Selamat an mahalikid dunyawiyah. Selamat dari kebinasaan yang bangsa duniawi. Nah, apa lagi akhirat? Kita belum tentu lagi kita ni. Nah. Tu. Habis. Sebab tu nama takwa tu takwa. Sebab wiqayah, menjaga tuan empunya sifat takwa. Nah, orang yang junjung titah perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia dipelihara, dijaga oleh Allah daripada kehancuran bangsa dunia dan bangsa akhirat. Walau tak kaya, walau diuji dengan bagai-bagai ujian yang sangat berat, tak. Itu sementara hidup di dunia saja. Nah, sebaliknya orang yang tidak takwa Allah, walaupun hidupnya senang, kaya, nah, tapi tidak takwa pada Allah, mulutnya boroh. Nah, boroh mulut dia. Nah, temu duk semaya sunat 2 rakaat lepas sebelum subuh tu kaya tak lagi? Dia tanya pula. Kaya tak lagi? Sudah nasihat aku lah. Tengok aku ni tak semaya apa, jangan kata sunat hak wajib pun tak semaya. Tengok aku kaya. Nah, tu. Mu hak tutup aurat gapo tu. Nah, hak pakai telekung, pakai jubah gapo tutup sampai butir mata yang nampak tu. Apa tu hewannya? Kaya kamu, senang ke hidupmu. Nah, tengok aku ni, hak tunjuk kopek, tunjuk jubah tahik ni. Kaya kan ni? Senang kan ni hidup? Kala dia kata, mu kena tipu tu. Nah, kata sebut dia kata, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, tidak kedua-duanya. Manusia ni Tuhan kata apabila fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, apabila diibtila, dibala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, dibala, diibtila oleh Tuhannya. Tuhan pakai makna perkataan ibtila, bala yang berat. Gapo dia bala yang berat? Fa akramahu wa na'amahu. Tuhan muliakan dia dan Tuhan bagi nikmat yang banyak. Bala apa? Semua nak jadi jutawan. Nah, cuba tanya. Tak ada ibu-ibu sini, saya tak nak jadi jutawan, Ustaz. Ada? Bohong. Tanya saya nak jadi jutawan. Memang saya nak jadi jutawan. Nah, siapa hak boleh hui juta-juta kat hau terima dengan lapar dada tak ada ni. Semua kan nak nikmat banyak, duit banyak, harta banyak, mulia, pakak banyak. Nah, kalau boleh nama tu penuh. Tan Sri, Datuk Sri, Bentara Setia, Taat, macam-macam, Tun Ting Tang, macam-macam. Baru tubik nama dia. Pai, hujung baru tubik. Semua nak. Manusia ni ada hak Tuhan buat lagu tu. Tapi ujian berat tu Tuhan ya. Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Lalu dia kata, tengok, Tuhan. Aku ni walau semaya 2 kali ya setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, tapi Tuhan sayang aku. Mu hari-hari duk pergi masjid jemaah gapo tu hewi. Tengok. Sebaliknya apabila Tuhan sepik, rezeki dia, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Lalu dia kata, Tuhan ni benci aku, nak hina aku, tak suka aku, tak sayang aku. Tuhan kata, kala, dak kedua-dua. Salah kedua-duanya. Kedua-duanya tak betul. Bukan hak aku kaya supaya korun tu aku sayang, dan bukan hak aku uji dengan sakit supaya Nabi Ayub tu aku benci. Ingat situ. Dah. Bukan. Sebab tu semua orang panggil ujian.
Jadi kalau ada takwa, selamat. Kaya kalau takwa, selamat. Miskin kalau takwa, selamat. Sebaliknya kalau tak ada takwa, kaya tak selamat. Miskin pun tak selamat. Kayak gitu. Tak ada takwa kan? Oh, miskin tak selamat. Malah dah aku jual nasi lemak. Nah. Tak ada untung. Nah. Tu jadi pelacur lah sini. Nah, Tuhan tak saya ke aku ni. Aku niat nak cari benda halal tengok. Tak laku-laku jual. Nah. Cuma rangai saja dia buat kuih ke apa. Baik cuma tubuh terus jadi pelacur. Miskin pun kalau takwa, tak ada takwa, tak selamat. Tapi kalau ada takwa, miskin selamat. Kaya pun selamat. Pokok pakarnya duduk di takwa. Itu. Sebab tu dinama takwa tu takwa. Wiqayatun. Ialah penjagaan, pemeliharaan. Sahibahu akan tuan empunya takwa minal mahalikid dunyawiyati wal ukhrawiyati. Daripada kehancuran dunia dan akhirat. Doa hidayah. Doa, ya Allah bagi petunjuklah untuk dia dan aku, ya Allah. Gitu ya. Kalau kita tak mampu nasihat, kalau kita nasihat jadi bala, kalau kita mampu nasihat, kita nasihat. Mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok kemungkaran dengan matanya, wajib dia ubah dengan kuasanya. Kalau ada undang-undang, boleh report. Dia menghina agama, menghina syariat, boleh. Kalau tak ada, boleh kata ini up to you lah. Negara ni demokrasi kan. Siapa nak kata gapo ikut suka hati. Kalau lagu tu tak ada kuasa. Lepas tu fa illam yastati' fa bilisan ni. Tak mampu kan kita dengan lidah. Dengan lidah maknanya nasihat. Nasihat mana iradatul khair. Kita nak kebaikan daripada orang yang kita nasihat. Kalau kita keluar dengan mulut kita tu menyebabkan dia tu jadi kohor teruk, maknanya kita tidak mampu dengan mulut. Kalau kita nasihat dia, mula-mula dia togok arak sebotol je. Bila kita nasihat 2 botol teruk, jadi kohor teruk. Maknanya kita tu tidak mampu dengan lidah. Maka dengan hatilah kita benci dengan kemungkaran tersebut. Lepas tu doa hidayah kita dengan dia. Jangan dia saja. Jangan ya Allah bagilah hidayah kepada dia ya Allah. Apa? Kita saya alright, saya ahli syurga. Cerak-cerak iblis. Sebiji macam iblis. Karena kita pun tak pasti kita. Maka kita kena doa hidayah kita dengan dia. Ibda'ul khair binafsika. Mulakan kebaikan tu dengan diri kita. Tu. Beri ya Allah beri hidayah kepada aku dan dia. Gitu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku dengan orang tadi tu. Kita tak mampu nak nasihat. Sebab kalau aku nasihat berat kita tahu kata mulut kita ni berat sikit. Sebab macam mulut saya berat. Berat. Sebab tu saya tak kalau aku komen ke berat. Kalau aku kata ke berat. Segala binatang dalam zoo akan aku sebut. Jadi berat ni. Mana orang tu dengar sakit hati kau nak marah. Mula-mula dia togok arak sebotol je. Jadi 3 botol tu. Sebab perkataan kita tu tak pandai. Kita tak reti uslub dakwah. Sebab kita ingat emosi, nak marah. Jadi kita tak mampu. Tak mampu tu apa? Walaupun mampu. Bukan mampu maki. Bukan. Nasihat ni bukan maki. Lain. Nasihat tu kita nak kebaikan daripada orang yang kita nasihat. Kalau kita ungkap apa-apa teguran, kritikan kepada dia sehingga dia tidak jadi kebaikan, bahkan lebih teruk, bermakna kita tak mampu. Kita lemah. Maka hujung jatuhnya doa. Doa hidayah untuk kita dengan dia. Tu. Malaikat kita pandai. Kita tegur molek-molek. Assalamualaikum. Kakak. Rasa tak comel tu cakap lagu tu. Sebab antara sebab asbabur riddah, sebab-sebab yang boleh memurtadkan seorang itu ialah tahqirus syariat, ialah menghina-hina syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau kak tak pakai tudung, kalau kak tak tutup aurat, itu setakat dosa kak fasiqah. Tak taat perintah Allah Taala. Jangan hina syariat. Dia tak pakai tudung, dia pakai seksi, tapi
Bila sebut tentang pakaian-pakaian yang disyariatkan oleh agama, ya akur. Ini pakaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ini perintah Allah Rasul. Saya tak beramal sebab saya lemah iman. Tak apa tu. Tak apa. Tak kufur. Pasik je. Nah? Tapi kalau hina, pakai tudung buat berapa. Lupa ya. Telanjang bogel pun tak apa. Yang penting hati bersih. Menghina syariat tu. Jadi kita takut bimbang cabut iman. Kalau mati cabut iman kan, kesudahannya kekal dalam api neraka. Nah, kalau mati iman masih ada, kalau dosa tu Tuhan tak apung, itu up to Tuhan lah. Terserah pada Tuhan. Ini. Insya'a ghafaralah wa insya'a yu'azibah. Nah, kalau Tuhan nak, Tuhan apung boleh. Kalau Tuhan nak azab, Tuhan boleh azab. Terserah pada Tuhan. Nah, yang penting iman masih ada. Jadi kita cakap ni kerana saya. Kerana kasih. Kerana Rasulullah kasih. Rasulullah tak nak ada seorang pun umat dia dihumbai dalam api neraka. Dan saya pun tak pasti saya ni syurga ke neraka. Tapi sama-sama nak kebaikan. Saya pun nak masuk syurga. Awak pun nak masuk syurga. Puan pun nak masuk syurga. Kayak gitu. Kalau kita pandai uslub dakwah lagu tu sehingga dia tu boleh. Kalau tidak beramal pun dia senyap. Dia sebab hidayah kan milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak boleh bagi petunjuk kepada orang mu kasih. Nabi Muhammad SAW tu. Nabi Muhammad tu tak boleh bagi petunjuk. Apa gigi kita? Kita hanya usaha ikhtiar dakwah aja. Kena dah usul dakwah kita. Kalau sekali pun tak dapat petunjuk, tetap dia ingat, dia ingkar. Itu lepas dah tanggungjawab kita. Kerana kita buat yang terbaik dah. Mu ada maki dah dia? Tak ada. Mu ada caci dah dia? Tak. Ada tak perkataan yang mu tak ada. Ni cakapan saya dengan dia. Ni cara saya bercakap dia. Kena dah. Tak apa. Itu memang betul-betul Tuhan tak bagi hidayah ke dia. Ataupun dia senyap. Dia fikir, dia ambil masa merenung diri dia. Kawan, ada tempoh bertenang dia bang. Tempoh dia bermuhasabah. Bagi. Jangan paksa. Tobat lalu. Tobat. Aku cekik kau. Jangan itu. Bagi tempoh. Tu. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja ilmu tu di sisi Allah Taala. Aku ni kata Rasulullah diperintah oleh Allah supaya kata aku ni hanya memberi peringatan yang jelas, yang nyata. Dulu bagi peringat dah. Dah. Gapo-gapo hak tu suruh Tuhan. Itu lagu tu. Sebab bukan semua Tuhan nak orang tu masuk syurga, dapat hidayah, jadi taat wali belaka dak. Ada Tuhan nak jadi kafir, jadi fasik, jadi ahli neraka. Kayak gitu. Walaupun Tuhan larang seorang tu fasik, seorang tu ahli neraka, Tuhan larang. Tapi bukan Tuhan nak semua jadi ahli syurga. Itu kena ingat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Suruh, amar, perintah, nahi, tegah itu tidak sama dengan iradah. Tuhan nak semua sekali masuk Islam? Tidak. Tuhan nak semua sekali bertakwa pada Allah? Tidak. Tapi Tuhan suruh tak semua orang jadi Islam? Suruh. Tuhan tegah tak semua orang jadi kufur? Tegah. Tapi bukan semua hak Tuhan suruh, Tuhan larang itu Tuhan nak. Tuhan suruh perang Islam? Suruh. Tapi Tuhan nak tak perang Islam? Tidak. Tuhan tegah tak perang untuk kafir? Tegah. Tapi Tuhan nak perang untuk kafir? No. Bila lagi Tuhan nak? Sedia kalau. Sebab tu mati kafir perang tu. Itu lagu tu. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu tawassuk di tengah-tengah. Sebab tu kita tidak melampau. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhan kalian, walau syaa rabbuka, kalau Tuhan kamu menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhan nak, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Senang bagi Tuhan nak jadi mukmin semua sekali. Tak ada kena mungkin dakwah. Siapa berdarah-darah kaki di Taif kena pekor batu. Tak ada kena. Kalau aku nak, aku boleh buat semua orang Islam. Artinya Tuhan nak tak semua orang jadi Islam? Tidak. Tuhan nak tak semua jadi mukmin? Tidak.
Tuhan nak semua orang bertakwa? Tidak. Walau Tuhan suruh. Beza tu. Suruh dengan nak lain tu. Bila aku sendiri tidak nak, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah patut layak engkau mengerasi, memaksai, menyakiti manusia sehingga mereka tu jadi mukmin semua? Tak patut. Biar Tuhan buat kerja Tuhan, kita buat kerja kita. Jangan paksa. Dakwah bil lisan, bil hal, bil fi'li. Gitu. Dakwah dengan lidah, dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu. Nah. Baik. Nah. Okey. Kullu tu Nabi jawab dah tu. Soalan ibu tanya tu sebenarnya sahabat tanya dah Rasulullah. Tu ada takdir belakang dah. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, dah untuk apa kita beramal ni ya Rasulullah? Baik kita serah pada apa hak Tuhan takdir dah. Hak Tuhan tentu dah. Nah, apa jawab Rasulullah? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Gini, Ibu. Allah Ta'ala tentu tak kita ada anak berapa kan? Jodoh kita siapa? Berapa anak zuriat kita? Lepas tu kahwin ke apa? Dah Tuhan tentu dah. Tak usah cari kahwin. Tak usah cari bini tak usah rusyak lah. Dah Tuhan duduk dalam rumah. Tak cari siapa nak jadi bini dia. Tak cari siapa nak jadi tok lelaki dia. Tubik anak. Ada zuriat. Maka kena usaha. Cari mak weh, rasa nak bini ni. Mu nak hak lagu mana? Masa pandang masuk jadilah. Kita tak milih mana, moga kita berakhir makan. Contoh. Cari. Kena usaha. Apa benda tu Tuhan tak ada tu, Tuhan ada tu. Kalau usaha apa kalau tak ada bini, tak ada jodoh, tak ada temu tak nikah dia. Ada ke? Orang apa? Orang panggil apa dia? Kalau orang tu orang jatuh panggil dia. Buja lapuk. Anak dara tua. Andar tu buja lapuk dah ni. Tak berlaki, tak bini siapa ketua? Ada? Bukan tak usaha. Kita tu dibalas apa yang kita usaha. Bukan kita yang menentu. Itu kan dalam ilmu akidah telah selesai. Tapi kita baru berapa baru baca kitab Misbahul Munir. Sebab sebulan sekali. Jadi kita tahu di mana kita selamat ke tak. Ini contoh mudah ya. Ibu nak balik rumah ni nak selamat ke nak accident? Ada tak orang pilih? Saya balik ni saya nak accident biar hacu lebur, biar pecah kepala saya kena langgar keluarga. Ada gitu? Tak ada. Kita tu mesti memilih untuk selamat. Karena ada dua. Selamat dengan tak selamat. Kayak gitu. Pilih. Kita tu diberi iradah. Jangan jadi Jabariyah. Jabariyah tak ada iradah kita. Tak ada kudrat, tak ada iradah. Kita tu seperti kapah yang ditiup angin. Dah. Kita ada kudrat, ada iradah. Tapi kudrat iradah kita tu hanya memilih dan usaha. Iradah kita litakhyir, lilikhtiar. Untuk memilih yang baik, yang buruk. Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Siapa nak beriman, sila beriman. Siapa nak kufur, sila pilih kufur. Dan kudrat kita tu hanya kasab waliktisab. Usaha baik, usaha buruk. Bukan iradah kita li takhsis menentu dan bukan kudrat kita lil ijab wal i'dam mencipta menjadi meniada, bukan. Itu jadi qadariyah pula. Qadariyah mengisbatkan kita ada kudrat iradah, tapi kudrat iradah kita seperti kudrat iradah Allah, menentu dan menjadi. Dah. Kita hanya memilih. Kita memilih untuk selamat balik ke rumah. Dan kita berusaha untuk selamat. Bawa pandu hak laju, patuhi hak laju. Kalau nak slow duk ilik kiri. Jangan duk ilik kanan. Kayak gitu. Ni slow pun duk ilik kanan. Buat lembu kenyek bawa kereta. Biar orang jujuk belakang orang pek hon lah. Buat 2 kali lapu bawa lembu kenyek. Tak reti bahasa tu orang panggil. Duduklah ilik kiri kita nak slow. Patuhi hak laju. Nak masuk sipes sigena dulu. Jangan masuk dulu baru sigena. Kayak gitu. Walaupun kita patuh hak laju gitu, kita usaha tu dia panggil kasab. Sebab kita ikhtiar, kita pilih nak selamat, maka kita usaha ke arah selamat. Tapi yang menentu selamat dan yang menjadi setiap perbuatan kita tu siapa? Allah yang bersifat dengan kudrat iradah. Iradah Allah menentu, kudrat Allah menjadi. Aksiden juga. Tengok dah cabai. Berapa kali tengok dah? Tak ada dah.
Mak tekan minyak legeng. Allah. Buat macam mana qadar Allah? Siapa nak accident? Ada? Tak ada. Radina billahi rabb. Kenapa hati ketentuan Allah? Jangan pula lepas ni, sia-sia aku bawa slow. Accident ke? Nah, baik aku bawa laju, lepas ni bawa laju, balik metal semua, lampu merah semua yang langgar habis. Sebab pernah dah sekali dia bawa slow, patuhi hak laju, berusaha untuk selamat, accident. Kena lah aku tu mikir. Tak kena. Kita hamba ni tetap berusaha saja, ikhtiar saja. Pilih klinik tu, doktor ni, Tok Bomo tu, Tok Bomo ni. Tak sembuh-sembuh penyakit. Gi bakar rumah Tok Bomo. Bakar kila Panado. Bakar klinik-klinik habis. Penipu punya doktor. Satu kontainer aku telah ubat tak sembuh-sembuh. Loh, bukan doktor yang menyembuh. Nah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Sebab tu kita ni mukhtaran zahiran majburan batinan. Pada zahir kita diberi bebas untuk memilih dan berusaha, tapi pada hakikat batin ketentuan Allah mengerasi di atas pilihan kita. Pak kita tahu mana Tuhan tentu kita selamat ke aksiden? Tahu tak? Tak tahu tu sebab tu kita pilih untuk selamat. Kita tahu mana Tuhan tentu kita untuk neraka? Tahu tak? Tak tahu. Nak neraka kan nak syurga? Nak syurga, kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu Nabi kata dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Maka kita pun suka baik dengan Allah. Mana suka baik dengan Allah? Ya Allah, matikan aku dalam iman dan Islam. Jadikan aku ahli sa'adah. Masukkan aku dalam syurga tanpa hisab. Atau dengan hisab yang ringan. Mana? Kita pun beramal. Tuhan kata kalau nak masuk syurga, ini amalannya. Buat gini. Taat ni. Jangan buat benda ni. Jangan. Kita pun taat. Itu sangka baik panggil. Itu sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi tu sangka baik dengan Allah hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamahu. Sehingga pecah bekak tapak kaki Nabi semaya tahajud malam. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bukan sangka baik dengan Allah Ta'ala duduk minum arak. Mana minum arak ni? Tak takut kena neraka kau? Allah kan maha baik. Kalau kita minum arak, kalau Tuhan nak boleh syurga, ya buatlah syurga. Itu bukan suka baik. Itu berani dengan neraka Allah. Lain tu. Suka baik tu kita kena beramal lah. Suka baik dengan Allah. Allah kata nak syurga, takwa. Tak nak ke neraka, takwa. Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Maka kita buat. Lepas tu jangan kita kata, semaya tutup aurat taat Tuhan. Kalau neraka juga. Kamu tahu di mana neraka? Tahu dah Tuhan tentu kita neraka? Tak tahu. Jadi bila tak tahu tu tanya kita pilih apa? Nak syurga ke nak neraka? Kalau kita pilih, saya memang nak neraka. Kau silalah. Malu beramal untuk ahli neraka. Jangan semaya, jangan tutup aurat, jangan betul akidahmu. Kalau boleh jadi kafir musyrik terus biar kekal terus dalam neraka. Kan gitu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, siapa nak kufur. Bebas Tuhan bagi kita pilih. Kita pilih. Siapa kita? Saya nak syurga ustaz. Kalau nak syurga, buat amal ahli syurga. Tapi saya takut lah ustaz. Takut saya semaya. Lepas tu, tak boleh syurga masuk neraka. Tahu di mana? Macam ni, macam saya pun nak selamat balik. Tapi aksiden ke? Lah. Qadar Allah. Tahu tak nak aksiden? Tak tahu. Tapi kita usaha dah untuk selamat. Kita berusaha. Tapi bila aksiden juga, maka kita kena sabar. Kena redha. Tinggi lagi taslim. Gitu. Jadi kita tu nak masuk syurga, maka beramal dengan amal syurga. Jangan tinggal semaya dengan mengaji, jangan tinggal puasa. Kayak gitu. Jangan buka aurat, tobat daripada maksiat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Kerana Tuhan kata, ana inda zanni abdi bi. Aku tu di sisi sangka hambaku. Aku suka lagu mana? Husnuzan ma Allah. Kena suka baik dengan Allah Ta'ala. Suka baik tu bukan macam tadi. Suka baik tu macam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka baik yang Nabi sampai pecah tapak kaki semaya malam. Itu suka baik. Tak putus asa daripada rahmat Allah dan tidak termasuk daripada maghrurin yang tertipu dengan neraka kemurkaan Allah.
Mana duduk di antara raja dengan khauf. Harap pada nikmat balasan baik Allah, rajaan bi thawabillah wa khaufan an iqabillah. Jadi imtisalu awamirihi, junjung buat taat titah perintah Allah. Kenapa? Rajaan li thawabillah, karena harap kepada balasan baik pahala syurga Allah. Wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan Allah, taubat daripada dosa, tinggal benda hak buat dah atau hak tak buat lagi, minta Allah Taala selamat, jangan bagi terjatuh. Khaufan an iqabillah, karena takut seksa neraka Allah. Ni sayap rojak dengan khauf kena ada semua dalam hati kita. Jangan rojak saja jadi rojak. Jangan khauf saja. Jadi aisah. Jadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang semata-mata rojak, tidak tilik pada khauf, akan jadi maghrurin, tertipu daya dengan rahmat Allah Ta'ala. Tu macam orang-orang, saya tak semaya, kalau syurga Tuhan nak bui juga. Betul, sekira-kira akal tu betul. Tak ada tekan ni atas Tuhan nak bagi syurga neraka pada siapa. Tapi sekira-kira hukum ma'aridi, hukum yang telah ditetap oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, dia berjanji. Siapa buat maksiat bakal neraka, maka masuk dalam janji seksa. Maka kena tengok juga seksa. Supaya kita tu khauf, biar sama berat. Tu takwa tu sendiri memberi natijah supaya kita bersifat dengan rajak dan khauf. Bahkan ketika kita hidup segar ni, sehat gini ni, wa ghallibil khaufa 'ala rajai, kita kena perkuatkan khauf di atas rajak. Kalau saat kita sakit ataupun dekat-dekat nak mati, sakaratul maut, tahu sakit ni aku mati dengan sakit ni. Tak ada jalan nak boleh berubat, nak ikhtiar berubat. Doktor kata leh dah. Doktor surrender dah. Dengan oksigen gitu yang nafas. Air masuk tubuh. Hidup. Lebihkan rajak di atas khauf. Tapi tetap kena ada dua-dua. Tapi lebih rajak di atas khauf. Rajak tu mana harap. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada. Habis. Ni nak ayat ni dalam kitab ni. Banyak cara nak ubat hati ni, Bu. Penyakitnya banyak, obat pun banyak. Macam kita sakit kecil mani, tak boleh makan ubat kolesterol saja. Nak makan ubat kecil mani, ubat lawah kecing, ubat darah tinggi, ubat sakit jantung, ubat kolesterol. Ta'addudul penyakit, ta'addudul ubatnya. Berbila-bila penyakit, berbila-bila ubatnya. Jadi bukan sobat aja. Kita kecil manis je. Kita banyak penyakit, 10 penyakit. Makan penada so. Akan sembuh. Akan sembuh pada adatnya. Pada adatnya tak sembuh. Pada adat. Pada akal. Kalau Tuhan nak sembuh, majzub orang itu boleh je Tuhan nak menyembuh penyakit. Tak akan ubat boleh Tuhan menyembuh. Itu. Banyak ubat, cara ubat tu banyak. Kalau penyakit takabur, nak berubat lagu mana? Banyak. Berubatnya pertama kita renung diri kita. Kalau dalam kitab Penawar Hati dia cerita. Mu tengok dirimu, gapo hak ada dalam tubuhmu? Darah, nanah, dana, tahi. Busuk belaka tu. Orang tak bau sebab Tuhan tutup. Kadang-kadang bau juga kalau muka tu. Kan gitu. Betul tak? Tahu tu hak dalam perut ni orang bau belaka. Wak darah mu bau. Tahi busuk manga. Ada orang nak berapak dengan kita? Tak ada. Maka tak usah duduk bangga kerana kita ni pikul tahi je. Pikul tahi, pikul darah, pikul najis lah tubuh. Orang bawa sapah, lari sapah pun kita, cepat sikit, busuk bau. Kayak gitu. Sapah baru. Belum tentu sapah tu najis. Gitu. Ada sapah bukan najis, jadi makanan pula orang ambil pula kita putar kita rem ke apa dah. Tu busuk dah. Apalagi kalau najis. Darah, tahi, apa boleh? Tak cukup lagi gitu. Mungkin lagi
basuh benda-benda najis itu. Mana? Basuh bila air, basuh jambai. Nah, tak cukup lagi, harus takabur lagi. Mugi buya kau orang apa-apa, lepas tu musuh orang tu pok atas kepalamu. Macam-macam. Nah, duit ke apa? Ambil as kata, pok kepala saya tak? Pok berapa? Takabur kuat lah saya ni. Nanti ni. Macam-macam cara ubat. Nah, macam cara obat. Nah. Ada ubat cara drastik ada, cara slow-slow pun ada. Nah, macam-macam ubat. Nanti Imam Ghazali akan menyata, jangan bimbang. Slow-slow. Nah. Fahuma, maka kedua-duanya. Mana kedua-dua? Al-imtisalu wajtinabu. Junjung titah perintah Allah, jauhi larangan Allah ni. Qismani, ialah dua bagai. Tu. Dua perkara. Bukan sekara dah, dua perkara. Jadi takwa tu ialah campuran daripada dua perkara. Ia tak jadi takwa kalau so. Dah. Lagu tu. Ia tak jadi air teh kalau teh saja tak ada air. Atau teh air tapi gula tak ada, tak cukup rasa. Dah ni. Teh pahit dia panggil. Dia nak jadi teh hak sedap sangka, dia campur dua. Jadi takwa hak sengati-ngati ni qismani fahuma qismani, maka bermula keduanya mana? Al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahillah, junjung titah perintah Allah, jauhi larangan Allah tu. Qismani ialah dua bagai, dua perkara yang berbeza, campur dua ni jadi takwa. Tapi saling talazum antara kedua. Saling talazum dah. Sebab tu orang yang tegah sesuatu suruh sesuatu lawan. Orang yang suruh sesuatu lawan, tegah pada satu pihak, lawan dia. Gitu. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi wal amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Ya gitu. Tegah orang jangan zina pada makna suruh kahwin. Dia akan jadi automatik gitu. Sebab amrul ma'ruf nahyul munkar, imtisalu awamiri wajtinabun nawahi, ia tak boleh pisah dua tu. Tak boleh pisah. Suruh orang semaya bererti tegah orang tinggal semaya. Tinggal semaya tu mungkar tak? Mungkar. Ijtinab, kita kena jauhi. Jangan tinggal semaya. Kayak gitu. Wajib kena semaya. Jadi suruh sebelah, lari sebelah. Automatik. Lari sebelah, suruh sebelah. Lagu tu dah. Lagu tu. Jadi kalau orang itu tak reti, dia kata, ni reti suruh benda ma'ruf ni nahyu munkar tak pandai. Tak betul tu, cakap kata. Bila amrul ma'ruf, automatik nahyul munkar. Auto. Tak ada pakai manual lah. Sebab saya pernah dengar orang kata, puak ustaz, puak tabligh ni reti suruh benda ma'ruf je. Tak berani nahyu munkar. Silap tu. Cakap lagu tu, cek dia bodoh. Dia tak faham ma'ruf dan mungkar, benda yang berlainan tapi mengautomatikkan antara satu sama lain. Qismani tapi duduk takwa tu. Jadi kalau suruh semaya berarti cegah mungkar dah. Amrul ma'ruf automatik nahyul mungkar. Kalau nahyul mungkar automatik amrul ma'ruf. Begitu juga sebalik. Kalau amrul mungkar, suruh benda mungkar, automatik nahyul ma'ruf. Tegah benda ma'ruf. Automatik. Ya auto mengautomatik. Itu lagu tu dah. Waha ana. Imam kata dan dia kata dan inilah. Ni orang panggil litanbih, nak memberi penjagaan. Waha dan inilah. Dia kata. Ana bermula aku, kata Imam Ghazali. Usyiru, aku isyaratkan alaika, kepada engkau, ke atas engkau. Bijumalin mukhtasiratin, dengan jumlah yang ringkas, min zahir ilmi taqwa, daripada zahir ilmu taqwa, fil qismaini, pada dua bahagian ini, jami'an, semua sekali. Tu. Jadi Imam Ghazalinya akan sebut dengan secara ringkas, secara menyeluruh, bijumalin mukhtasiratin, mana dengan secara jumlah yang ringkas daripada zahir ilmu takwa pada dua bagai ni. Mana dua bagai? Iaitu buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Kayak gitu.
Tu ada hak zahir. Kita kata semaya. Itu zahirut taqwa. Semaya. Tak semaya. Tak semaya tu orang panggil apa? Perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Jangan tak semaya. Tu dia panggil apa? Zahirut taqwa. Adapun batinut taqwa, khusyuk, tadarru', tawadhu', tazallul fi shalah dalam semaya. Ijtina' batin takwa apa? Jauhi daripada hak batin. Mana? Larangan Allah. Nawahillah, hak bahasa batinah, hak bahasa batin. Mana? Lalai, ghaflah, takabur, riak dalam semaya. Itu. Hak batin tu. Hak tu orang panggil suruh dengan tegah. Ada zahir, ada batin. Kemudian ada lagi hak sa duk tengah. Tapi sebenarnya dia berat kot balik suruh. Tapi tidak disuruh dengan secara tekan berat. Dia panggil adab. Macam kalau kita semaya. Semaya ni, apa aurat laki-laki dalam semaya? Ma baina surrati wa rukbati. Barang antara pusat dengan lutut. Jadi kalau kita pakai kain peleka, atas pada pusat dah, bawah pada lutut, mana kita yakin kita telah tutup barang antara pusat dengan lutut, sah dah semaya. Tapi beradab tak? Tak beradab. Su'ul adab ma Allah. Satu lagi. Wa ulhiqu qisman. Dan aku ikutkan, aku hubungkan. Wa ulhiqu ni mana aku hubungkan, aku perikutkan. Qisman salisan, akan bahagian ketiga. Gapa dia bahagian ketiga? Tak ada. Al-adabu. Adab. Supaya apa? Liyasira hadzal kitabu, supaya jadilah oleh ini kitab Bidayatul Hidayah ni jami'an, menghimpun, melengkapi. Lengkap, menghimpun semua sekali. Zahir syariat, batin syariat disebut. Serta adab pun disebut. Mughniyan, yang terkaya, mana mencukupi. Jadi kalau kita mengaji Bidayatul Hidayah ni, tak payah buka dah kitab-kitab tasawuf lain. Cukup kita mengaji hak ni, kita amal apa disebut oleh Imam Ghazali. Itu. Sebab tu Imam Ghazali tambah soal lagi. Kisim yang ketiga itu adab. Adab nak semaya, adab nak ambil wuduk, adab. Adakah bila kita tidak beradab tu kita derhaka dengan Allah? Tidak derhaka, tapi jahat adab. Su'ul adab. Tu macam orang masuk rumah kita tak beradab. Kita suka tak? Tak suka, tapi nak halau. Tak mungkinlah nak halau. Cuma kita ngajak menjengkelkan. Apa mai rumah orang lagu ni? Kan gitu. Ada berambuh. Tak ada itu. Melainkan dia buat benda hak dilarang. Dia curi duit kita. Dia jamuh bini kita. Dia rogu anak dara kita. Baru kita aku hamba tu. Tu sudah pun dakar, jahat tu. Tapi kalau tidak beradab, menjengkelkan, kita benci. Cepatlah berambuh sekarang. Gitu. Dalam hatinya. Tapi tak suruh. Lama lagi ke? Mulut. Tapi hati tu benci. Sebab su'ul adab, jahat adab dia. Tu maka ditambah kisah yang ketiga supaya apa? Supaya kita ni jadi menghimpun. Tu apa dia panggil? Jami'an, menghimpun. Mughniyan, terkaya, mana mencukupi. Mana tidak memerlukan kitab-kitab lain. Mughniyan ay anil kutubil lati lam tazkur ahada hadhil aqsami salasah aw anil kutubil mabsutati. Terkaya, mana mencukupi daripada berhajat melihat kepada kitab-kitab yang panjang lagi perbahasa. Tak perlu dah. Pada cukup setakat Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali. Wallahul musta'anu, dan hanya Allah jualah tempat untuk bermohon, meminta. Habis itu. Kemudian kita akan masuk pula al-qismul awwalu. Nak masuk kisah yang pertama. Ay min qismaini, daripada dua bahagian. Fi makna taqwa, pada memaknai taqwa. Kisim atau bahagian yang pertama, fit ta'ati ay fi bayani ta'ati,
pada menyatakan segala taat, segala ketaatan, yakni pada perintah-perintah Allah, fi awamirillah, pada segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Itu zahir ataupun batin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tapi di situ dah al-qismul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.